Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafis Akia, Encik Rozu. Nama saya Wan Amsyahika bin Wan Hanifah. Nama saya Ahmad Hafiz Nasrullah bin Muhammad Adnan. Kami akan membentangkan projek asas komunikasi. Uh, Nama pensyarah Puan Rozaiha binti Jalaluddin. Tujuan komunikasi di tempat kerja. Yang pertama, meningkatkan produktiviti. Seterusnya, mengurangkan konflik. Yang ketiga, menghargai perbezaan dan toleransi. Yang keempat, mempermudah mengambil keputusan. Dan yang kelima, mempermudah dalam penerapan aturan. Struktur organisasi formal. Struktur organisasi formal terbagi kepada dua, iaitu kompleks dan berpusat. Maksud organisasi formal. Organisasi formal merujuk kepada organisasi di mana dua atau lebih orang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama dengan hubungan sah dan rasmi. Seterusnya, organisasi ini dipimpin oleh pengurusan atasan dan mempunyai seperangkat peraturan dan undang-undang yang harus diikuti. Yang pertama, kompleks. Organisasi kompleks ialah struktur organisasi apabila diuruskan lebih daripada dua orang. Organisasi ini mempunyai banyak fungsi sendiri dan mempunyai pemilikan yang berbeza. Ini merupakan contoh organisasi kompleks. Seterusnya, organisasi berpusat. Organisasi berpusat. Pihak berkuasa membuat keputusan tertumpu di bahagian atas. Hanya beberapa orang yang bertanggungjawab terhadap perbuatan dasar dan membuat dasar organisasi. Tahap pemusat sebuah organisasi bergantung pada sejauh mana kuasa membuat keputusan yang diedarkan di semua peringkat. Yang seterusnya, saluran komunikasi formal. Komunikasi dari atas ke bawah. Aliran komunikasi dari atas ke bawah. Maksud komunikasi dari atas ke bawah ialah aliran maklumat dari peringkat tertinggi ke peringkat bawahan dalam organisasi. Contohnya pengurus ke pekerja. Seterusnya, komunikasi dari bawah ke atas. Maksudnya merupakan makhluk balas dari pihak bukan pengurusan seperti pekerja kepada pihak pengurusan. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Maksud komunikasi horizontal ialah bentuk komunikasinya adalah kepada orang-orang yang memiliki hierarki yang sama dalam suatu organisasi. Contohnya, pekerja sesama pekerja berbincang dalam suatu mesyuarat. Okey, saya akan sambung pula rangkaian komunikasi formal. Definisinya adalah menegak mengikut rantaian kuasa, iaitu dia terbahagi kepada tiga. Okey, yang pertama adalah rantai. Dan yang kedua adalah roda dan yang ketiga adalah semua saluran. Rangkaian rantai. Penyampaian maklumat adalah sederhana, ketepatan maklumat paling tinggi, tidak mewujudkan pemimpin. Contohnya adalah gambar raja di tepi ini adalah rangkaian rantai. Dia bulat sini, dia bermaksud seperti rantai. Okey, seperti rantai rantai bersambung kan. Okey. Bulat merah ni macam orang lain. Orang pertama dia nak bercakap dekat orang kedua dan orang kedua dia akan menyampaikan pesanan tu dekat orang ketiga dan yang keempat dan yang kelima. Dia akan seterusnya macam rantai. Rangkaian roda komunikasi lebih cepat dan tepat, mewujudkan seorang pemimpin, idea dan maklumat kurang diperolehi. Contohnya adalah gambar rajah di tepi ini adalah rangkaian roda. Yang bulat besar ni adalah seperti pemimpin, macam pemimpin. Dan yang empat kecil ni yang bawah kepada besar ni adalah macam orang bawahan lah. Dia seperti di negara kita. Di negara kita ada pemimpin, yang besar ni pemimpin dan yang bawah ni semua ni adalah rakyat. Begitulah contohnya. Rangkaian semua saluran.
cepat tetapi ketepatan maklumat adalah kurang, ketiadaan pemimpin menjejaskan penyampaian maklumat. Contohnya adalah gambar raja di tepi ni adalah rangkaian semua saluran. Dia bermaksudnya macam pemimpin yang bulat besar ni adalah pemimpin besar, dan yang kedua ni yang ni adalah orang bawahan pemimpin, dan ni adalah rakyat. Okay, contohnya macam dia boleh bercakap dengan semua saluran. Contohnya macam pemimpin boleh bercakap dengan orang bawahan pemimpin, dan ataupun pemimpin boleh bercakap dengan rakyat, ataupun rakyat boleh bercakap dengan pemimpin. Ataupun rakyat boleh bercakap dengan orang bawahan pemimpin. Semuanya boleh. Itulah bermaksudnya rangkaian semua saluran. Kesimpulan rangkaian formal, keberkesanan rangkaian bergantung pada pemboleh ubah berdasarkan struktur roda, iaitu lantik ketua, semua saluran, iaitu kepuasan ahli, struktur rantai, iaitu ketepatan maklumat. Kesimpulannya adalah tiada rangkaian yang terbaik untuk semua keadaan. Kebaikan dan kelemahan struktur organisasi formal. Kebaikannya adalah: yang pertama, cepat membuat keputusan. Yang kedua adalah kawalan yang lebih mudah. Yang ketiga adalah perpaduan sesama pekerja adalah tinggi. Kelemahannya adalah pemimpin cenderung bersikap autokratik. Yang kedua adalah kebergantungan kepada pihak atasan sangat tinggi. Yang ketiga adalah mengehadkan peluang pekerja untuk pertumbuhan. Okey, saya akan teruskan tentang saluran komunikasi tidak formal. Yang pertama, wujud di mana-mana sahaja. Yang kedua, terkenal dengan kabar angin dan bukan maklumat yang sah. Yang ketiga, sukar dikawal. Yang keempat, Heath David mengenal pasti 4 kemungkinan jenis rangkaian komunikasi tidak formal. Saluran komunikasi tidak formal. Seperti dalam gambar, rangkaian tidak formal. Serantai, mengumpat gosip, kebarangkalian ataupun gugusan. Seterusnya, untai tunggal atau dikenali sebagai sistem serantai. Seperti gambar di atas, sistem serantai maklumat mengalir dari seorang ke seorang yang lain. Rangkaian dianggap paling tidak tepat. Seterusnya, rantaian gosip. Sistem mengumpat. Seperti gambar raja, sistem mengumpat maklumat menarik tetapi tidak berkait dengan bekerja. Berkesan sekiranya penyampaian maklumat jujur. Rantaian kebarangkalian atau sistem kebarangkalian. Pemberitahuan maklumat dilakukan secara rawak. Seperti dalam gambar raja, sistem kebarangkalian, maklumat agak menarik tetapi tidak penting. Seterusnya, rantaian gugusan atau sistem gugusan. Juga dikenali sebagai rangkaian kelompok. Seperti anda boleh tengok di gambar rajah di atas, sistem gugusan, suatu pola buah mulut yang berkuasa dalam organisasi, iaitu individu penghubung terpilih akan menyampaikan maklumat berkaitan dengan kerja dan kena pada masanya. Kebaikan dan kelemahan struktur organisasi tidak formal. Kebaikannya ialah: yang pertama, memberi sokongan kepada organisasi. Yang kedua, merangsang komunikasi sebagai alat komunikasi tambahan. Yang ketiga, kepentingan sosial. Yang keempat, pampasan untuk pengurus yang kurang keupayaan. Seterusnya, kelemahan. Yang pertama, sumber kabar angin. Yang kedua, menimbulkan konflik. Yang ketiga, menggalakkan penentangan terhadap perubahan organisasi. Sekian, terima kasih.